Iya, tuan puan-puan, kembali sudah sekarang kita ke dalam Band and Picking Phase. Dimana sekarang ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara pasukan A7 menentang Ahfung Jual Bakso. Saya short formkan kepada AFJB ya. Dan sekarang ini kita saksikan A7 sebentar tadi telah pun melakukan band yang pertama, mengeluarkan Martis selaku pembuangan. Yang pertama manakala Yasuo menjawab dengan pembuangan Guinevere yang ia tuan-puan yang telah pun mendapatkan buff yang boleh dikatakan antara hero yang cukup kuat pada patch kali ini. Boleh diletakkan di bagian EXP, boleh juga diletakkan selaku jungler, boleh juga digunakan sebenarnya sebagai roamer jika anda yakin perkara tersebut berlaku. Jadi Guinevere terusnya dikeluarkan oleh AFJB manakala A7 sebentar tadi Martis. Dan sekarang ini band yang kedua daripada Kane daripada pasukan A7. Apakah hero adakah kita akan menyaksikan? Oh, Nolan yang telah pun dikeluarkan oleh Kane sebentar tadi. Dua hero di bagian jungle sebenarnya yang telah pun dikeluarkan oleh A7 manakala AFJB telah pun mengeluarkan Joy yang nampaknya tidak diberikan kebenaran untuk menjual bakso pada waktu ini. Dan pick yang pertama daripada Justin. Apakah hero akan dibawa masuk oleh pasukan A7 pada waktu ini? Jika inginkan roamer, boleh bawa masuk Minotaur, boleh juga membawa masuk hero seperti Akai ataupun mungkin Angela, Matilda masih lagi terbuka pada waktu ini. Tetapi Faramis yang akan terlebih dahulu diberikan keutamaan kepada Naksu untuk dibawa masuk selaku mid laner saya kira untuk A7. Manakala AFJB Ahfung Jual Bakso Yasuo menguncikan Arlott bersama-sama dengan Matilda yang dibawa masuk oleh DN selaku roamer saya kira untuk pasukan mereka. Dan Justin bersama dengan Garo. Apakah jawapan atas pengambilan Arlott dan juga Matilda pada saat ini daripada FJB sebenarnya? Apakah jawapan daripada A7? Fredrin dikuncikan oleh Justin di sini. Garo pula. Adakah akan membawa masuk dengan adanya jungler? Adakah mereka akan bawa masuk mid laner? Oh tidak, mereka menunjukkan gold laner pada saat ini. Masih lagi bertukar sebenarnya menunjukkan variasi hero yang ada daripada Garo pada saat ini. Rafaela yang ditunjukkan boleh juga digunakan pakai sebenarnya kerana Rafaela juga antara hero support yang cukup berbahaya ataupun cukup cukup annoying boleh dikatakan di dalam patch pada kali ini. Dan Rafaela terusnya dibawa masuk bagi menjawab pengambilan Matilda daripada pasukan Ahfung Jual Bakso. Dan sekarang ini Vintores akan dinaikkan untuk mendapatkan Ixia ya, sebagaimana saya selalu katakan daripada game sebelum-sebelum ini. Ixia yang masih lagi belum dibawa masuk terusnya dibawa masuk oleh alih-alih pasukan oleh Vintores ya, daripada Ahfung Jual Bakso dan puan-puan. Dan sekarang ini band terakhir daripada Nafsu SQT Nafsu pada waktu ini, band yang terakhir untuk AFJB dengan pasukan A7 belum memiliki gold laner serta EXP pada waktu ini. Boleh je mengeluarkan Claude yang mana ditunjukkan oleh Garo sebentar tadi, ataupun mungkin boleh mengeluarkan hero seperti Beatrix ataupun Wan sebenarnya jika untuk mengecilkan pemilihan hero di bahagian gold untuk mencabar Ixia. Tetapi Terizla diberikan tumpuan terlebih dahulu untuk dikeluarkan oleh AFJB. EXP laner yang cukup berbahaya juga pada patch kali ini, di mana Terizla merupakan antara hero yang cukup famous ataupun cukup terkenal untuk dibawakan di dalam mana-mana pertandingan. Dan Lancelot daripada era Need Lover seperti telah pun dikeluarkan. Namanya tiga hero yang memiliki role di bahagian jungle telah pun dikeluarkan oleh A7. Jadi apakah pick yang keempat yang akan dibawa masuk oleh Artek pada waktu ini? Mereka belum lagi memiliki mid laner beserta dengan jungler. Dan Artek membawa masuk Valentina selaku mid laner untuk pasukan mereka. Dan sekarang ini pick yang keempat dan kelima pula untuk A7. Kane menunjukkan Iritel pada waktu ini. Eren Need Lover, apakah EXP akan dibawa masuk? Iritel dikuncikan oleh Kane selaku gold laner untuk mencabar Ixia. Dan Eren Need Lover membawa masuk Lapu-Lapu. Tiadanya Terizla, Lapu-Lapu terus dibawa masuk, tetapi Nafsu terus saja membawa masuk Karina selaku
jungler ataupun hyper untuk pasukan Afong jual bakso. Jadi inilah dia barisan daripada A7 dan barisan daripada Afong jual bakso, persatuan menjual bakso menentang pasukan A7 pada waktu ini. Siapakah yang akan mendapatkan mata yang pertama? Masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Inilah masanya untuk mereka bersinar, untuk mendapatkan sesuatu. Mata yang pertama yang cukup penting untuk menjamin keberkatan, untuk menjamin slot mereka ke offline tournament ataupun ke offline playoff di Miri pada bulan harapan. Jadi sama-sama kita saksikan. Kepada semua penonton, saya ucapkan terima kasih kerana anda masih lagi bersama saya pada saat ini. Walaupun sudah pun menjengah jauh malam, sebenarnya sudah pun pukul 10, tetapi anda masih setia untuk memberikan support, memberikan sokongan kepada kita semua untuk arena MLBB, untuk negeri kita di negeri Sarawak. Jadi tuan-tuan puan, tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita masuk ke dalam Line of Dawn untuk menyaksikan game pertama di antara A7 menentang Afong jual bakso. Siapakah yang akan mendapatkan mata yang pertama? Adakah A7 akan menjatuhkan, akan memakan segala bakso yang dijual oleh Afong, ataupun adakah Afong akan berjaya untuk menumpaskan A7? Sama-sama kita saksikan. Tetapi sebelum itu, lihat kedudukan daripada DN yang bergerak cukup agresif, cuba untuk mengganggu Justin di bahagian jungle milik beliau sendiri. DN pada waktu ini tanpa bantuan Justin sudah pasti akan dipaksa untuk menggunakan retribution. Beliau saya kira ya terpaksa menggunakan retribution untuk securekan blue buff tersebut. Tetapi itu sudah cukup memberikan waktu untuk Nafsu pada ketika ini cuba untuk mencuri green buff. Nafsu dikejar, 4 orang pemain Nafsu, masih lagi nyawa sangat rendah, tapi adanya sedikit shield yang didapatkan melalui guiding wind yang dibuka oleh DN sebentar tadi, menyelamatkan beliau daripada dijatuhkan oleh pasukan A7. Terselamat jungler milik pasukan Afong jual bakso pada ketika ini. Dan di bagian atas, tidak bagian atas tapi di bagian bawah sebenarnya, Ken menerima tekanan, menerima damage cukup besar daripada Vintores sebentar tadi. 3 orang pemain daripada AFJB Guiding Wind berjaya untuk membawa Belen tidak mendekati marksman milik pasukan A7 yang terus dilenyapkan sebentar tadi. Dengan DN sekali lagi bertindak agresif cuba untuk mengganggu Justin pada waktu ini. Justin masih lagi menghadapi tekanan yang besar, cuba untuk diganggu oleh DN dengan penggunaan soft bloom sebentar tadi, menyebabkan beliau menerima damage yang cukup besar, menyukarkan farming beliau secara tenang pada ketika ini dengan turtle yang akan hidup sebentar sahaja lagi. Tapi di bagian atas Yasuo dan Eren masih lagi bertarung di antara satu sama lain, dengan DN masih lagi tidak memberikan ruang untuk Justin mendapatkan buff ataupun farming beliau dengan tenang. Masih lagi cuba untuk mengganggu, 3 berlawan dengan 3 pada ketika ini di bahagian turtle. Tapi datangnya Artek memberikan kelebihan untuk pasukan Afong jual bakso. Nafsu kemudian untuk mendapatkan turtle, tidak sebarang kill yang didapatkan. Masih lagi masuk, Nafsu mendapatkan Garo. Walaupun adanya Nether Realm, Justin menerima damage cukup besar, begitu juga DN. Tetapi Nafsu bisa menjatuhkan Justin. Masuk Nafsu tapi tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan Naksu. Wow, Nafsu mendapatkan Naksu sebenarnya, tetapi Naksu berjaya menyelamatkan diri. Nafsu hampir sahaja didorong oleh Nafsu untuk mendapatkan kill beliau di dalam turret tersebut. Tapi beliau masih lagi sedar bahawa itu bukanlah tindakan yang sepatutnya beliau lakukan. Dan Vintores pada ketika ini di bahagian bawah cuba untuk diberikan tekanan oleh Ken bersama-sama dengan Garo. Tapi masih lagi memiliki kelebihan sebenarnya Ken dengan level yang telah pun mencapai level 5 yang kita saksikan terlebih dahulu itemization. Tapi tidak sebelum itu, full barrage telah pun dibuka. Garo didapatkan, sekali Eagle cuba melakukan sesuatu. Ken juga turut didapatkan. 5 kill telah pun didapatkan oleh pasukan Afong jual bakso di minit yang ketiga ini. Dan sekarang ini mencari kill seterusnya. Naksu cuba untuk dikejar, tapi ada guiding wind daripada DN berjaya mengeluarkan beliau daripada kawasan bahaya, yaitu dalam turret milik pasukan lawan. Justin terpaksa lagi menggunakan retribution untuk securekan green buff tersebut daripada dicuri oleh Nafsu SQT sebentar tadi. Tekanan yang cukup besar diberikan oleh pasukan AFJB ataupun Afong jual bakso ini pada waktu ini. Di end sekali Eagle mencari Garo. Tidak, terpaksa dibatalkan kerana beliau sedar kemungkinan besar adanya pasukan-pasukan lawan yang menunggu ataupun mencari peluang
untuk menghabiskan nyawa beliau. Naksu dengan segera cuba untuk clearkan minion di bahagian tengah ini secepat yang mungkin. Artek bersembunyi saja, tapi di bahagian atas sudah pasti menjadi tumpuan. Bravest Fighter digunakan untuk melarikan diri. Aaron full barrage dibuka, terpaksa untuk melarikan diri. DN dengan adanya Guiding Wing masih lagi cuba untuk mencari Guiding Wing ke bahagian belakang, tapi ini ada Ram walaupun dibuka, tapi Aaron tetap dijatuhkan. DN menerima nasib pula. Justin berjaya untuk mendapatkan beliau. Nafsu terlampau bernafsu, terus saja double kill diberikan kepada Justin ini untuk sedikit sebanyak memberikan nafas lega, memberikan sedikit kelebihan untuk mereka dengan cuba untuk mendekatkan lagi jurang, merapatkan jurang ekonomi sebenarnya yang dipisahkan sebanyak 3000 gol pada waktu ini. 6 kill berbalas 2. Afung jual bakso mengganas pada ketika ini dengan Turtle yang akan hidup, yang telah pun hidup, bukan akan hidup tapi telah pun hidup. Yasuo berada di situ, ditekan oleh 3 orang pemain. Garu bersama dengan Justin dan juga Ken telah pun memulakan Turtle ini. Artek cuba untuk memberikan bantuan, tetapi satu final slash mendapatkan Garo. Nafsu yang lambat tiba tapi berjaya dengan retribution menguncikan Turtle. Artek menjatuhkan Naksu pada ketika ini, berundur Ken dan juga Justin, dan di bagian atas Vintores menjatuhkan Aaron juga sebentar. Di kemenangan yang cukup besar untuk AFJB. Sekali lagi Yasuo mendapatkan satu lagi kill, menjatuhkan marksman milik pasukan A7 pada seketika tadi. Dan sekarang ini Naksu bersama-sama dengan bukan Naksu tapi DN bersama dengan Nafsu sebenarnya cuba untuk mendapatkan blue buff milik pasukan lawan. Sekeling Eagle berjaya dilepaskan. Justin dalam bahaya. Justin keseorangan pada waktu ini. Beliau cuba untuk ditekan, dikejar, tapi ada Nether Realm untuk menyelamatkan beliau daripada bahaya. DN pula yang dikejar pada waktu ini. Beliau berseorangan tetapi berjaya menggunakan Guiding Wind untuk menembusi tembok tersebut untuk menyelamatkan diri daripada dijatuhkan oleh pasukan lawan. Justin pada ketika ini cuba untuk memberikan asakan kepada Artek yang cuba untuk menjatuhkan turret di bahagian tengah ini. Vintores di bahagian bawah pada ketika ini. Beliau keseorangan. Nyawa sangat rendah. Full barrage memastikan beliau dijatuhkan. Garo sekeling Eagle ke arah Naksu, tapi Flicker digunakan pakai untuk melarikan diri, tetapi satu kill tersebut cukup untuk Afung jual bakso mendapatkan sekurang-kurangnya satu objektif mereka. Dengan sekarang ini turret di bahagian tengah sudah pasti akan menjadi tumpuan. Naksu dijatuhkan oleh Nafsu. Justin cuba untuk dikejar. Garo menerima damage cukup besar juga. Dengan sekarang ini Vintores 4 alih pasukan daripada Afung jual bakso bergerak bersama-sama di bahagian tengah. Satu final slash berjaya mendapatkan Garo. Tidak sempat untuk melakukan apa-apa, terus saja dilenyapkan, dihantar pulang semula ke base dengan AFJB tempat Afung jual bakso. Masuk pada ketika ini. DN mendapatkan Naksu. Artek mendapatkan Ken. Ada Ram dibuka. Bravest Fighter juga sama, tetapi tidak sebarang korban daripada Afung jual bakso. Satu lagi pada slash daripada Yasuo. Sebentar tadi full barrage daripada Vintores. Tak dijatuhkan. Seorang pemain juga dijatuhkan. Garo ketinggalan. Aaron juga turut menerima nasib yang sama. Garo ketinggalan seorang untuk mempertahankan base mereka dengan Turtle yang ketiga telah pun hidup pada saat ini. Afung jual bakso mengganas dengan puan-puan pada waktu ini dengan bakso-bakso. Saya rasa kemungkinan terlebih bakso kali itu menyebabkan mereka terlampau bersemangat pada malam ini. A7 tidak mampu melakukan apa-apa, menerima tekanan yang cukup besar selain menantikan saja power spike mereka tiba. Tetapi dengan snowball effect yang dimiliki Naksu, bukan Naksu tapi Justin yang jatuhkan. Naksu terkepung. Mega kill untuk Vintores. Bravest Fighter masuk daripada Aaron. Aaron keseorangan dijatuhkan juga oleh Artek. Masuk satu persatu juga mereka jatuhkan. Dan sekarang ini Ken dengan Garo menjadi tumpuan di bagian bawah. Mega kill, double kill untuk Nafsu, mendapatkan 2 orang pemain. Walaupun ada yang wipe out, tapi telah pun hidup Naksu dan juga Justin untuk bertahan pada waktu ini. Turtle yang ketiga tidak menjadi tumpuan mereka, tapi Lord telah pun hidup pada saat ini. Adakah ini mereka akan cuba untuk menamatkan perlawanan ini ataupun cuba untuk sekurang-kurangnya mendapatkan satu inhibitor turret dengan power spike dan dapatkan final slow. Bersedia mendapatkan Naksu. Dan sekali Nafsu mendapatkan satu lagi double kill. Inhibitor turret dijatuhkan. Triple kill untuk Karina ini. Ken hampir saja Nafsu mendapatkan maniac, tetapi akibat Nafsu beliau terpaksa terciduk, terpaksa akur dengan kematian yang didapatkan sebentar tadi. Tetapi masih lagi menginginkan inhibitor turret
pasukan daripada Afong jual bakso. Pada ketika ini mereka masih lagi berdegil, tidak mahu lari daripada kawasan tersebut. Sekali Eagle mendapatkan seorang pemain DN, namun adanya Yasuo menggunakan final slash. Naksu dia terkena oleh Artek. Satu lagi kill didapatkan. Faramis ini tidak mampu bertahan. Afong jual bakso, mereka memberikan fokus ke bagian atas pula. Dan sekarang ini Aaron cuba untuk bertahan, tapi beliau menerima nasib yang sama, dijatuhkan. Artek menjatuhkan turret juga. Dengan sekarang ini Crystal sudah pastikan ini tumpuan Flicker digunakan oleh Artek, tapi satu lagi sekali Eagle Justin. Satu final slash, monster kill untuk Bintores. DN berjaya untuk melarikan diri. Dengan minion wave yang telah tiba, full barrage dibuka, digunakan pakai. Crystal menjadi tumpuan, tetapi Afong jual bakso tampaknya menginginkan kill yang lebih banyak. Unstoppable mendapatkan Naksu, tetapi Crystal semakin lama semakin sedikit. Bintores menggunakan segala kelebihan yang ada untuk menjatuhkan Crystal tersebut untuk mendapatkan kemenangan mereka. Dan kita lihat MVP yang akan diberikan kepada Yasuo yang menggunakan Arlott yang cukup menakutkan. Sentiasa final slash yang berjaya untuk mendapatkan target-target yang cukup penting. Kita lihat KDA yang dimiliki oleh Arlott ini 4-0-16. Dan kita lihat juga item yang dilakukan juga tidak melakukan item damage 67%. Team fight participation 23% sebenarnya. Yang sama-sama tinggi saya kira, ataupun yang paling tinggi damage yang dimiliki di dalam perlawanan sebentar tadi. A7 tidak mampu melakukan apa-apa, hanya mampu melihat saja asakan dan tekanan dengan pause dengan snowball effect yang telah didapatkan secara awal oleh Afong jual bakso, memberikan mereka kemenangan bersih 1-0 di dalam game yang pertama ini. Jadi kita akan saksikan selepas ini game yang kedua. Adakah A7 mampu untuk melakarkan satu kebangkitan untuk mencuri sekurang-kurangnya satu mata. Jadi ya tuan-tuan puan-puan, kita akan berehat bos ketika kita akan kembali selepas ini untuk game yang kedua.